InsyaAllah kita sama sikit dah. Ya ada apa nama sikit daripada ke cacat test sikit saat ni tu. Apalah, insya-Allah kita duk hurai tentang masalah kata orang kita ni pada asal ni ia nak kepada kesihatan. Tak ada siapa-siapa di kalangan nak kepada penyakit. Akan tetapi apabila orang kita tu sakit, macam mana ia nak buat? Dengan logik akal dan cara mikir ni, orang apabila sakit ni ia gaduh-gaduh nak pergi ke apa? Gaduh-gaduh nak pergi puabatkan penyakit saat ni. Tak kira penyakit gapo-gapo pun. Nampak tu tak? Baik. Kemudian mereka yang duduk di dalam aliran jalanan ahli tamthil, makna orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, nampaknya hakikat Tuhan, hakikat sifat Tuhan, hakikat nama Tuhan, hakikat perbuatan Tuhan serupa dengan makhluk. Dia nampak gitu dalam cara mikir dia. Apa? Kerana dia itu letakkan beberapa cara mikir dia, membawa kata dia tu menyamakan di antara Tuhan dengan makhluk. Wak serupa. Apabila gitu, kita rakyat dah tadi kata dia usaha nak mempaukkan. Pauk nah. Mana kata nak tariknya wahyu Tuhan ataupun wahyu hak dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak supaya nak khidmat dan makan dan jadi tunduk patuh kepada cara mikir, kepada teori, kepada metodologi yang dia itu faham. Payah nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana? Tengok. Nak buat lagu mana? Ni saya nak ambil satu kisah. Ni nak ayat kisah sikit. Kita sebagai orang Islam ni ya kena dengar juga kisah. Kisah ni untuk nak mengkejakkan benda yang kita mengaji. Dia kata, apabila jadi gitu, dia itu mendustai ahli tamthil ni, orang yang menyerupa akan Allah Ta'ala dengan makhluk ni, apabila dia bacanya Quran, bacanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali dia mengingkari. Apa makna mengingkari? Makna dia menolakkan, mendustai akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia baca Quran dan dia bacanya hadis Nabi alaihi wasallam tentang hal-hal hak Tuhan royak kata dia tu buat gapo, tentang hal-hal sifat Tuhan, tentang hal-hal nama Tuhan, dia akan tolak tubik. Dia akan tolak tubik, dia akan tak beriman dengan perkara tersebut. Tapi alhamdulillah, tempatan kita ni tak ada orang bersifat lagu ni, tak ada. Dalam sejarah ni ada orang yang bersifat lagu ni, ada. Pak kita buat apa kena mengaji sejarah, moga kita tak ada. Atau pak kita duk mengaji buat apa supaya nak ambil ibrah, ambil pengajaran daripadanya. Nak tahu main lagu mana, kata masa depan nak berlaku apa, kita tak tahu. Kena mengaji, kena ada ilmu pengetahuan supaya nak jagakan diri kita, nak selamat. Sebagaimana yang dibuatkan oleh Jah ibnu Safwan. Jah ibnu Safwan ini, dia ada tok guru dia nama Jah ibnu Darham. Jah ibnu Darham ini adalah anak murid fuak-fuak Talut dan Labib al-A'sam. Jalan ni yang tak juruh, orang tak juruh dalam urusan agama.
Tapi Jak ibn Darham ni dia tak ada masyhur mana. Dalam arti kata cara mikir dia tu tak ada tersebar mana. Nya ambilnya ilmu tu oleh anak murid nama Jah ibn Safwan. Dia ni akakkan ilmu untuk guru dia siapa saya bagi segata-gata. Ni nak ayat kelebihan anak murid. Tapi lebih biasa tak kena lagu ni. Nampak sebar benda hak salah kata daripada Jah ibn Darham. Maka katanya para ulama sejarah, kata lagu mana? Ia kata didapati kata Jah ibn Safwan ni adalah orang mulia. Orang depan lah. Makna kata orang cidik, orang bijak, orang bakar molek. Nampak tu tak? Tu dia. Dan dia tadi itu apabila tiap-tiap kali ia bacanya ayat Al-Quranul Karim, ia baca ayat Al-Quranul Karim, seumpama ia baca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ni, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ia baca. Ia suka baca Quran juga. Jah ibn Safwan ni. Apabila ia baca jumpa dengan ayat ni, ia kata jikalau didapati aku ada jalan, nascaya aku ni akan soyoknya ayat ni tubik daripada Quran. Nak soyok tubik ayat tu daripada Quran. Tapi dia tak ada jalan, tak ada arah tu. Tapi nak ayat kata dia ni siapakah setara tu? Awak apa? Kerana dia itu ambil ilmu daripada Jak ibn Darham. Jak ibn Darham ia sebagai ahlut tamthil. Apa makna ahlut tamthil? Makna ia tak ia nampak Tuhan sepada dia. Apabila ia nampak Tuhan sepada dia, itu sebagai penyakit, ia nak berobatlah penyakit dia tu tubik daripada diri dia. Hana awak lagu mana? Dia kena dia kena tolakkan. Dia kena dustakan apa Allah Ta'ala dan Rasul royak di dalam Al-Quran dan hadis. Itu cara perobat mereka. Adakah betul dengan kanak kita hak nak? Tak betul. Benda ni benda yang iman kita, benda yang syurga, benda yang neraka. Kita umat Islam wajib dalam otak kita mikir kata nak buat lagu mana. Orang Islam tu semua boleh masuk syurga. Hati kita ni nak orang Islam sama-sama Islam ni boleh masuk syurga. Tu hati kita. Tetapi Tuhan tak kandaklah tu. Di sana ada orang Islam yang Allah Subhanahu wa taala itu coba dia. Seumpama Jah ibn Safwan, seumpama Jak ibn Darham dan sebagainya. Dan tokoh-tokoh ulama Mu'tazilah, ulama ni daripada hak sejarah dok sebut tu banyak. Tetapi kita ni nak hati kita ni jadi apa nama? Luas. Hati kita ni terbuka, hati kita ni tak ada kehendak kita baik kepada sesama orang Islam. Tu hak tarbiyah kita nak. Dan kita pun kena tarbiyah daripada guru kita macam tu juga. Baik, kalau gitu dia kata apa yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, kalau aku dah jalan, nasib aku buat. Tapi dia tak ada jalan. Baca pula ayat Quran hak lain. Dia suka baca ayat Quran. Apabila dia baca ayat Quran, dia jumpa kisah-kisah di dalam Quran. Hak Nabi Muhammad, hak Nabi Musa alaihi salam duk kecek dengan Tuhan. Musa kecek sungguh dengan Tuhan. Wa kallamallahu Musa taklima. Dia kecek sungguh. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Allah Ta'ala kecek dengan Nabi Musa, cakap Nabi Musa, ya tak boleh dengar lah ni. Awak apa? Kerana ia ada penyakit, kata apabila bercakap, pasti kena ada mulut. Kalau bercakap, pasti kena ada lidah.
Kalau cakap pasti kena ada hanjarah ni. Mana kata apa nama leher tekak ni. Leher tekak kita ni. Kalaulah apa nama ni Tuhan itu mengkasihkan Nabi Ibrahim sebab ambil Nabi Ibrahim sebagai kekasih, pasti Tuhan kena ada hati. Apabila ada hati, dalam hati tu kena ada paknya apa nama? Pak bilik. Itu khayalan dia dalam otak dia. Apabila jadi gitu, dia tolak mushaf. Dia tolak. Dengar apa nama? Dengar tangan dan kaki gi dua-dua lah. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Maka Imam Bukhari kata, kalaulah dia buat lagu tu sungguh, nescaya jatuhlah dia daripada agama. Tengok Imam Bukhari dia kecek, dia kata jikalau, tengok dia tak ada putus kata kalau demo ni buat ada. Dia kata jikalau supaya nak wi kita ni jaga. Tak sewi makannya hak, nampak tu tak? Tu makna kata hak molek. Ni misah sining pakai untuk sining. Ada pun misah hak lain pakai untuk hak lain pula. Tu cara dia lagu tu. Tu orang kita ni terkadang senyum, terkadangnya mari-marah. Ya gitulah orang kita. Ada hari ni kita senyum, hari ni kita marah pula. Hari ni kita baik, esok kita lagu. Tu mana keadaan yang berlain ni. Walaupun pia-pia apa lagu tu. Baik. Kalau gitu, awak apa dia buat lagu tu? Kerana niat dia nak membersihkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada menyerupa Allah Taala dengan makhluk. Tapi niat lagu tu tak sapa, tak campaikan apa nama matlamat hak sebenar. Tak capai. Matlamat hak sebenar ia tak sapa. Sebab itulah ulama kata bukan tiap-tiap molek tu nak sampaikan kepada matlamat. Ya kita kena gi jadi molek. Kata matlamat kita ni kita kena tak wi molek, dan jalan kita nak gi pun ya kena molek juga. Cara tu nak wi molek lagu mana? Ya kita kena tengok, kena belajar, kena ambil wi jadi hak molek cara kita nak masuk tadi tu. Nampak tu tak? Tu dia. Sikit dah kita nak mari sudah sini. Ia kata yang kedua, cara nak puabat hak yang kedua. Tadi ia puabat dengan apa? Puabat dengan mendustai terhadap ayat Quran. Ulama Islam kita ni ia hukum puak-puak Al-Jahmiyah tadi itu dengan hukuman yang kasar. Tapi kita ni alhamdulillah tempat kita ni ia tak ada hak ni. Nak tahu kata ada kata tak ada, hukum cenduk tengok. Cenduk lagu mana? Kita tahu kata pegangnya Jahmiyah macam mana? Kita ukur tengok. Kalau supa, maka kita kena periksa pula sekali lagi. Ya supa kok mana kita kena duk tengok pula sekali lagi supaya nak wi kita itu jangan gaduh nak buat turunkan perkataan yang kasar. Ini terkadang orang kita, saya nak wi pengingatan waktu baik daripada kita selalu dengan tidak tengok suasana. Hak ni salah cara kita nak waktu baik hukum. Cara kita nak buat pakar hukum ni bukan ambil dalam kitab waktu baik pergi selalu dah. Yang kena proses wi jadi molek. Terkadang dalam kitab tu pakai untuk situ ya, sini tak boleh pakai. Selama mana? Selama masalah tu masalah yang boleh lagi kita nak letak. Sungguh apa hukum? Sungguh apa hukum? Supaya Saidina Umar. Hukum kerak tangan bagi orang curi itu tetap. Bukan tak tetap. Akan tetapi ia tak turun di atas orang di dalam negeri yang baru faham Islam. Ia tak tu. Apa tak turun? Kerana ia duk kira ke hati. Islam kena kira hati orang juga. Pia hajar lagu ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajar. Mana tok guru tak biasa ada berjumpa. Ni nak wi tahu.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalah nak jaganya hati sesama orang Islam. Tengok Nabi. Kita baca patut tahu belaka di dalam sejarah orang Islam, kita kata Kaabah kita ni ya utuh. Tipa banjir, tipanya apa nama air ya utuh. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Quraisy ni pun dia pun nak royak kata kebaikan dia. Dia kata nak buat Kaabah ni kena pakai duit suci. Duit suci makna tahu duit yang boleh daripada jalan ni hak bukan judi, bukan arak, bukannya jual tubuh, bukannya ni untuk nak mari sipelnya Kaabah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari buka Fathil Makkah tadi itu, Quraisy buat siap dalam Kaabah. Tapi dia tak ada duit untuk nak buat sama dengan tempat hak asal bagi Kaabah. Orang pergi Mekah kita tengok, orang panggil situ tu ada supaya sakat teh. Setengah-setengah orang Jawa panggil kata makam Nabi Ibrahim, kata. Kenapa? Itu tu kawasan Kaabah tu. Kita ni kalau nak royak aja nakal juga masa duduk luar negara dia. Orang Indonesia, dia biasa cidik, biasa kata tak kena lagu. Dia kata, orang duk tawah pergi jauh-jauh tu. Buat apa tak masuk kok celah ni, dia kata. Pas dia masuk kok tu sungguh. Nah, tawah, kan sudah awal. Kita masuk kok ni dekat ni, dia kata. Dia mau kata, tak sah buat lagu tu, kata. Buat apa? Kerana itu kawasan Kaabah lagi, kita kena tawah Kaabah, kata. Tawah Kaabah. Tuhan suruh tawah. Wal yatawafu bil baitil atiq. Tuhan suruh tawah Kaabah. Maka khulasahnya nak ayat tu ni kawasan Kaabah lagi. Kawasan Kaabah. Nabi Muhammad duk gini dengan Siti Aisyah, duk gini. Dia kata, "Hei Aisyah, aku nak ayat kamu hari ni. Kalaulah orang Quraisy ni masuk Islam lama dah, nascaya aku punggah semula Kaabah, aku nak buat di atas makam hak Nabi Ibrahim, mana kata dia hak asal. Tapi mereka ini baru yang masuk Islam, aku takut dia berasa hati." Tengok. Takut dia orang Quraisy tu berasa hati. Kalau Nabi pergi punggah, dia dah buat mari dengan molek Nabi, apabila buka Fathil Makkah, punggah Kaabah dia buat semula. Takut berasa hati. Kita ni berdaya tak dapat ingat. Masya Allah sungguh. Nah, tak boleh lagu tu. Islam kita ya tak say lagu tu. Mikir nak buat lagu mana? Orang Islam semua ni boleh selamat daripada api neraka. Ni dak ni biasanya kata kelajak. Nah, kelajak ni ya tak boleh. Nah, orang kita ya terima salah belaka. Malaikat orang zalim. Degil, takabur, hak tu hal lain pula. Orang hak salah kama dia hundur, hak tu tak apa. Ada pun orang zalim, orang degil, takabur, hak tu hukum lain, tak serupa dengan hukum biasa lah. Faham tu tak? Serupa dengan orang curi sokmo. Curi pula. Maaf curi pula. Dia kena potong tangan. Kalau ada hukum Islam, kena potong tangan. Baik. Bahaya nak buat lagu mana? Cara yang kedua ni nak buat lagu mana? Mereka itu ubahnya. Ni sini tempat ubah. Ubah ke apa? Ubahnya tunjuk ke ayat-ayat kepada makna yang majaziyah. Makna majaz. Yang tidak menunjuk di atas hakikat-hakikat yang tertentu. Kita royak dah kata Tuhan kita ni ada hakikat tak? Ya, ada hakikat. Sifat dia ada hakikat tak? Ya, ada hakikat. Perbuatan dia serupa lah, nama dia serupa lah. Tetapi mereka ini dia ubahkan daripada hakikat tadi pergi kepada makna saja dan pergi kepada apa? Pergi kepada benda-benda yang majaziyah. Bukan Tuhan nak lagu tu, Tuhan tak ada nak lagu tu, Tuhan nak lagu ni. Tu dia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tu gapo nama?
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ni royak lagu mana? Royak dengan cara nyata di dalam Al-Quranul Karim. Royak dengan cara nyata di dalam Al-Quranul Karim katakan kata apa yang aku kana nescaya Tuhan itu nyata. Apa yang aku kana nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata. Allah Ta'ala tak menyata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak menyata, sahabat-sahabat Nabi pun tak tanya, Nabi alaihi wasallam, maka wajib kita sebagai orang Islam kekal di atas itu hak asal. Kekal di atas itu hak asal, jangan kita itu dagi ubah-ubah, jangan kita tu dagi halih-halih benda-benda yang tak disyarakkan mari di dalam agama. Tu cara dia. Adapun mereka ini ahli takhyil ni ataupun ahli tamthil ni yang menyerupa Allah Taala dengan makhluk ni, ia ubah. Sebab apa ia ubah? Kerana ia nak perobat penyakit dia. Nampak tu tak? Kerana dia nak perobat penyakit dia. Tu dia. Apabila ia nak perobat akan penyakit dia, nescaya dia tu adalah ada penyakit. Ia nak gi apa nama? Nak gi ubahnya wahyu Tuhan supaya nak masuk dengan apa yang dia faham. Sedangkan hak ia faham tadi itu sebagai wahmun ataupun maradun. Apa nama? Benda wahai dan benda yang penyakit. Ia nak heret juga ayat Quran hadis Nabi nak masuk dengan nak masuk dengan apa yang dia itu mau nak. Lagi kita akan waktu ambil misal daripada misal-misal yang ada dalam kitab, ada di atas muka-muka, ada di atas lidah-lidah para ulama kita. Tu dia. Di bawah apa? Di bawah kata kita kena pergi pakai makna satu lagi. Tak boleh kita nak pakai makna hak ada dalam Quran, ada dalam hadis. Kenapa? Kerana makna hak ada dalam Quran, ada dalam hadis, tak sesuai kita nak pakai, tak sesuai kita nak beriman. Ni tepat hak orang panggil kata alasan dia. Alasan yang dia itu nak bawa datang mari. Kita tengok contoh, salah satu daripada contoh, nak ambil contoh nak nampak kata bagaimanakah dia itu tu apa berkatanya Zamakhsyari ni dia mazhab Hanafi. Bab fiqh tu dia turut Abu Hanifah, tapi bab pegangnya imam dia turut Wasil Ibnu Atta. Ia tak turutnya Imam Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Tu Zamakhsyari. Afallahu anhu lah, ia ada kitab nama Kasyaf. Ma'ruf lah kitab ni. Kitab ni ada cetak ke 4 jilid, 4 kulit semua. Ia orang Mu'tazilah. Afallahu an. Nak buat kan? Afallahu anhu. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala katakan Yawma naqulu li jahannama halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid. Ayat ni, ayat surah Qaf. Hari yang kami, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala kata bagi api neraka. Makna Tuhan cakap dengan neraka, halim talat, penuh lagi. Wa taqul, maka engkau, iaitu api neraka tu kata hal mim mazid, hal mim mazid, adakah ada lagi kau tambah penuh lagi. Tuhan tanya penuh lagi neraka ni, lalu neraka jawab ke Tuhan, ada lagi kau ya Allah. Seolah kata neraka dengan Tuhan cakap. Maka ulama ahli sunnati wal jamaah dan ulama ahli tanzih berimik kata Tuhan ni kecek dengan gapo, dengan neraka, sebagaimana Tuhan khabar. Lalu ulama Mu'tazilah seumpama Zamakhsyari afallahu anhu ni, ia kita tafsir macam mana? Ia nak menyuci Tuhan.
Niat dia tu yang nak menyuci Allah Ta'ala. Akan tetapi ulama kita tak terima. Apa? Kerana dia itu tak betulnya jalannya dia dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul itu kandang. Ya kita tafsir lagu mana? Su'alu jahannam wa jawabuha min babit takhayyul alladhi yuqsadu bihi taswirul ma'na fil qalbi wa tathbitihi. Ni dalam tafsir Zamakhsyari terhadap ayat ni. Ia kata soalan bagi neraka tadi, neraka jahannam ni afanallahu wa iyyakum anha, tepat taruh bagi orang bunuh orang mukmin. Orang bunuh orang mukmin tu hebos sini. Neraka ya banyak, tapi hak duk sini ni dengan ijma' ulama, orang bunuh orang dengan cara sengaja fajazauhu jahannam. Tak sini. Allahu akbar. Kalau neraka jahannam ni, kalau kita boleh tengok sifat dia, tak ada kena tengok hakikat, tengok sifat saja. Oh, berat. Kalau jatuh saning ya, tah muka dunia ni hacul lebur. Hari ni kita halar darah orang tu, kita bunuh orang ni dengan sebab dia tu tak masuk dengan kita gitu gini. Sini ingat. Ayuhan nas ittaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Manusia, ingat satu hari kita kembali kepada Allah. Kalau kita ada dosa tu, di sini tempat kediaman kita. Walaupun kita duduk tamu kabami ni, kita nak selip dia penuh pinggir kita, bulak duduk gitu, tak ada pia boleh nak tolong gapo terhadap kita. Tak ada. Nampak tu tak? Tak ada pia nak boleh tolong gapo. Ingat hari tu, tazakkar jayidan, ingat molek. Ia kata soal api neraka tadi itu wa jawabuha, jawab dia tu, soalan jawab tadi itu Syekh Zamakhsyari kata min babit takhayyuli, termasuk daripada bab nak khayal saja. Khayal makna nak nampak dalam otak. Benar berlaku sungguh tak? Tak. Yang dikosak dengan khayalan tadi itu untuk nak menggambarkan makna di dalam hati dan nak menetapkan sahaja. Tuhan cakap sungguh tak dengan neraka? Tak. Pan neraka tu cakap sungguh dengan Tuhan? Tak. Ini cara dia. Ya Allah. Sebab itulah ulama kita kata dia ni tokoh ulama lughah Arabiah. Hebat masalah lughah Arabiah. Tetapi dia menjadikan kalam Allah Ta'ala yang kita dengar tadi, yang jelas, yang nyata, yang ada hakikat, dia menjadikan perkara yang maknawi, majazi, tidak ada hakikat baginya. Semata-mata khayalan, tidak menunjuk di atas sesuatu. Awak po, you boleh tafsir lagu ni. Tok guru, kenapa? Kerana Mu'tazilah ni ia tak pegang kata Tuhan ni adanya sifat perbuatan. Kecek Tuhan ni tak boleh nak kecek lagu mana. Moga Tuhan tak ada mulut, Tuhan tak ada lidah, Tuhan tidak adanya halkum sining. Situ sebab tu ia kita tafsir lagu tu. Nak royak kata cara ia tu duk nampak Tuhan serupa dengan makhluk. Apabila kata Tuhan bercakap, serupa dengan kita bercakap. Apabila ia pegang lagu tu, ia sipu hati di atas itu cara faham ni. Apabila ia tafsir Quran, ia pergi kot ni. Ia pergi kot mana? Ia pergi balik kata, tak boleh hak Tuhan royak kata nakul ni kami kata-kata. Ia pergi balik bak khayal. Nampak tu tak? Pergi balik bak khayal. Sini tempat yang ulama kita tolak. Sebab tak lazim. Tak pasti. Cakap kena ada lidah sama. Tak. Bagaimana nak kata hari yang kulit kita ni bercakap? Nampak tu tak? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'in. Katanya kita ni kalulah orang yang berdosa, nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin.
Kita kata wak po kulit ni duk royak, wak po ke Tuhan kata wak ga ni kecek kulit ni. Kita tanya dia ya kecek. Pas mana mulut? Kulit ni mana mulut? Mana lidah? Ni nak ayat tak? Allah Ta'ala ni di atas sesuatu dia kuasa. Ni kulit pas dia yang menjadikan kita tak boleh nak bercakap. Ya Allah. Sebab itulah ulama ahli sunnati wal jamaah, ulama ahli tanzih, dia sempurna sekali dalam masalah beriman dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tu tak? Itulah nak kata peheh kata dia duk nampak Tuhan sebagai makhluk. Lagi insya-Allah pada hisah yang lagi akan datang kita nak sebut perbincangan di antara ulama Mu'tazilah dengan seorang tokoh ulama, salah seorang daripada tokoh ulama qiraat 7. Nah, ulama qiraat 7 makna orang baca Quran itulah, bukan ulama martabat 7 tak semaya jemaah. Tu bukan. Tu nama Abi Am Ibn Ala. Insya-Allah kita akan royak kisah. Royak kisah tentang ini, kisah macam mana hendaklah kita sebagai orang Islam yang mengikuti kita, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita boleh jumpa pula dalam kisah yang lagi akan datang, dan kita boleh dengar pula apa kisah di antara Abi Amr Ibn Ala dengan tokoh Mu'tazilah tentang masalah ayat-ayat Al-Quran, pentafsiran ayat Al-Quran. Pada malam ni sekadar inilah sahaja dulu. As'alullah Subhanahu wa Ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhana ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.